Assalamualaikum semua murid-murid. Bertemu lagi kita hari ini dalam kelas Bahasa Melayu 3 Intelek bersama Cikgu Atira. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 iaitu perpaduan di bawah unit 10 iaitu toleransi kukuhkan perpaduan. Baiklah, standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.3 iaitu membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Manakala standard pembelajaran kita ialah 2.3.1 iaitu membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan sastra dan bukan sastra iaitu label. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan 5 jenis maklumat yang diperolehi daripada label barangan menggunakan peta buih. Seterusnya, murid dapat mengisi maklumat label makanan berpandukan gambar dengan betul. Sebelum itu, mari kita tonton terlebih dahulu video ini. Mana ya kerepek kentang Mr. Potato? Tiada pun di sebelah ini. Sebelah ini ke? Jumpa pun kerepek kentang Mr. Potato. Baik saya semak dahululah tarikh luputnya. Alamak, tarikh luputnya akan tamat seminggu dari sekarang. Saya rasa baik saya tak perlu beli kot. Kalian, anak-anak murid cikgu, kamu semua pernah semak tak maklumat yang terdapat pada label makanan yang ingin kalian beli? Kalau kalian tidak pernah semak, cikgu nasihatkan semak dahulu ya, supaya kita dapat mengetahui maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam makanan yang ingin kita beli. Jadi, kalau anak-anak murid cikgu pernah semak pada label makanan yang ingin kalian beli, mari kita berkongsi pengalaman apa sahaja maklumat yang anak-anak murid cikgu boleh dapatkan sekiranya kamu semua membaca maklumat pada label makanan yang ingin kalian beli. Berdasarkan video yang kamu semua tonton sebentar tadi, apakah yang sedang Cikgu Atira lakukan di dalam video tersebut? Betul, Cikgu Atira sedang membeli belah di pasar raya. Setelah Cikgu Atira menemui barangan yang ingin dibeli, apakah yang Cikgu Atira lakukan? Ya, betul. Cikgu Atira menyimak label yang terdapat pada bungkusan makanan yang ingin dibeli. Cikgu Atira menyemak label yang terdapat dalam bungkusan makanan yang dibeli supaya beliau tahu apakah kandungan yang terdapat di dalam makanan yang ingin dibeli. Seterusnya, Cikgu Atira juga menyemak label untuk mengemaskini dan melihat tarikh luput makanan yang ingin dibeli. Seperti di dalam video, makanan yang ingin dibeli oleh Cikgu Atira akan tamat tempoh dalam masa seminggu sahaja lagi. Jadi, Cikgu Atira mengambil inisiatif untuk tidak membeli makanan tersebut kerana tarikh luputnya sudah hampir. Berdasarkan video induksi tadi, pernahkah murid-murid cikgu menyemak label yang terdapat pada bungkusan barangan yang ingin kalian beli? Jika pernah, bagus, anda telah melakukan tindakan yang betul. Maka, ini bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kenali label makanan. Semua tahukah apa itu label makanan? Ya, label makanan merupakan intipati maklumat yang terdapat di atas bungkusan makanan ataupun bungkusan barangan yang ingin kita beli. Label-label ini memberikan maklumat-maklumat penting yang perlu kita tahu ketika hendak membeli sesuatu barangan. Contohnya seperti tarikh luput, ramuan, tempat penghilangan dan sebagainya. Baiklah, mari kita beralih ke aktiviti yang pertama. Jom kita baca. Baiklah, cikgu akan baca dahulu teks ini, kemudian murid-murid boleh ikut membaca sekali ya. Baiklah, membaca label makanan. Label makanan meliputi apa-apa jenama, tanda, bahan bergambar atau lain-lain pemerihalan yang bertulis atau bercetak pada sesuatu bungkusan makanan. Label makanan bukan sahaja berfungsi sebagai pelengkap hiasan pembungkus makanan, malah ia mampu membantu kita membuat pilihan pemakanan yang bijak sekiranya kita mengetahui cara menggunakan maklumat yang tertera di dalamnya.
Melalui label makanan, kita boleh membezakan kandungan pemakanan antara pelbagai jenama dan mengetahui yang mana lebih tinggi atau rendah kandungan nutriennya. Antara maklumat yang boleh didapati pada label makanan yang membantu kita dalam membuat pemilihan makanan meliputi panel maklumat pemakanan, akuan pemakanan, senarai ramuan, penandaan tarikh dan informasi mengenai penghilang atau pengeluar. Baiklah, murid-murid sekarang boleh cuba membaca artikel ini supaya kamu dapat memperoleh informasi-informasi yang berguna untuk kita gunakan dalam aktiviti kita yang seterusnya. Baiklah, berdasarkan artikel yang kita baca sebentar tadi, apakah antara maklumat yang perlu kita ketahui apabila kita melihat ataupun membaca label pada makanan? Baiklah, cikgu tunjukkan artikel sebentar tadi. Antara maklumat yang boleh kita dapati pada label makanan yang membantu kita dalam membuat pemilihan makanan ialah panel maklumat pemakanan, akuan pemakanan, senarai ramuan, penandaan tarikh, informasi mengenai penghilang atau pengeluar. Baiklah, cikgu ingin semua anak-anak murid cikgu pindahkan ke 5 maklumat ini dalam bentuk peta buih. Sudahkah murid-murid cikgu mengisi peta buih yang telah cikgu sediakan? Baiklah, tahniah semua murid-murid. Kemudian, mari kita beralih ke aktiviti yang seterusnya. Cikgu ingin semua murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 63. Baiklah, jom kita baca dialog yang disampaikan oleh ketiga-tiga orang pelajar ini. Pelajar A memberitahu, cuba rakan-rakan lihat kotak susu ini. Ada pelbagai logo padanya. Antaranya, tanda halal dan logo buatan Malaysia. Pelajar B pula memberitahu, ya Saiful, negara kita ada pelbagai kaum dan agama. Logo-logo ini menunjukkan susu ini sesuai diminum oleh semua kaum. Kemudian, pelajar C pula memberitahu, masih banyak maklumat lain pada kotak susu ini. Okey, murid-murid sila lihat 3 jenis gambar yang terdapat dalam bulatan tersebut. Murid-murid nampakkah? Baiklah, cikgu telah sediakan satu lembaran kerja khas untuk murid-murid mengisi maklumat yang betul ke dalam lembaran yang telah cikgu sediakan. Maklumat-maklumat tersebut kamu semua boleh dapati dalam gambar-gambar yang terdapat di dalam bulatan dalam buku teks kamu sebentar tadi. Baiklah, mari kita laksanakan aktiviti ini bersama-sama. Jom kita lihat, terdapat 3 jenis gambar yang berlainan di dalam bulatan ini. Gambar pertama menunjukkan maklumat yang mempunyai logo-logo yang pelbagai. Kemudian gambar kedua pula mempunyai maklumat tentang ramuan susu yang akan diminum oleh pelajar sebentar tadi. Kemudian gambar yang ketiga pula mengandungi kandungan nutrisi yang terdapat dalam susu yang disediakan atau yang ingin diminum oleh ketiga-tiga murid sebentar tadi. Baiklah, mari kita lengkapkan aktiviti ini bersama-sama. Cikgu ingin semua murid juga perlu isi maklumat ini dengan sendiri supaya kita boleh memahami cara untuk kita membaca label dengan betul. Baiklah, murid-murid, sediakan pensel dan buku tulis kamu. Sudah bersedia?
Mari kita laksanakan aktiviti ini bersama-sama. Baiklah, apakah antara maklumat lain yang terdapat di dalam gambar sebentar tadi? Mari kita semak semula. Terdapat nama Program Susu Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita boleh tulis di sini nama program susu ini. Program Susu Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian, apa lagi yang murid-murid cikgu boleh lihat? Ya, terdapat tanda halal dan juga tanda buatan Malaysia di sini. Jadi, murid-murid juga boleh isi maklumat ini di dalam lembaran kerja yang cikgu sediakan. Baiklah, terletak di sini logo halal. Kemudian, produk buatan Malaysia. Baiklah, apa lagi logo yang murid boleh lihat di dalam gambar tersebut? Apakah logo ini, murid-murid? Ya, betul. Ini adalah logo Gitar Semula. Ini pula? Ya, dalam bahasa Inggeris, kita selalu kenali sebagai do not litter. Tapi dalam bahasa Melayu, kita boleh kenali logo ini sebagai logo jangan membuang sampah di merata-rata. Jadi, murid boleh isi dalam maklumat lain ini. Tahniah semua murid-murid, kamu semua telah mengisi maklumat lain yang terdapat pada gambar yang pertama. Kita beralih kepada ramuan pula. Baiklah, lihat buku teks kamu. Mari kita senaraikan ramuan yang terdapat dalam susu yang ingin diminum oleh ketiga-tiga orang murid ini. Ramuan yang pertama ialah pepejal susu tanpa lemak. Kemudian, gula. Seterusnya, lemak, susu dan koko. Ayat yang seterusnya ialah mengandungi kondisioner makanan dan bahan perisa yang dibenarkan. Baiklah, kita beralih kepada kotak yang ketiga iaitu kotak maklumat pemakanan. Cikgu ingin semua murid-murid rujuk buku teks kamu untuk melihat apakah maklumat yang terdapat pada gambar ketiga ini, iaitu maklumat tentang kandungan nutrisi. Baiklah, mari kita isi bersama-sama maklumat ini di dalam tempat kosong yang disediakan. Baiklah, saiz setiap hidangan ialah 200 ml. Hidangan setiap bungkus pula ialah 1. Mari kita isi.
200 ml 1. Baiklah, rujuk gambar dalam buku teks kamu. Tenaga bagi setiap 100 ml ialah 76 kilokalori. Bagi setiap 200 ml pula adalah 152 kilokalori. Kita beralih kepada jumlah protein pula. Pada setiap 100 ml terdapat 3.2 gram protein. Manakala pada setiap 200 ml susu pula terdapat 6.4 gram protein. Kita beralih kepada karbohidrat. Terdapat sejumlah 11.4 gram karbohidrat di dalam setiap 100 ml susu, manakala terdapat 22.8 gram karbohidrat dalam setiap 200 mg susu. Dalam setiap 200 ml susu. Kita beralih pula kepada jumlah gula yang terdapat dalam setiap 100 ml susu. Terdapat 8.1 gram di dalam setiap 100 ml, manakala 6.2 gram gula terdapat dalam setiap 200 ml susu. Setakat ini semua murid faham? Baiklah, kita beralih kepada jumlah lemak dalam setiap 100 ml susu. Terdapat 2 gram lemak dalam setiap 100 ml susu dan 4 gram lemak dalam setiap 200 ml susu. Yang terakhir, kita beralih kepada jumlah kalsium. Dalam setiap 100 ml susu, terdapat 100 mg kalsium. Manakala, dalam setiap 200 ml susu, terdapat 200 mg kalsium yang kita peroleh. Syabas dan tahniah murid-murid kerana kamu semua telah berjaya melengkapkan latihan aktiviti 1 yang cikgu sediakan. Baiklah. Cikgu lihat murid sudah tahu dan arif bagaimana cara hendak membaca label dan mengisi maklumat-maklumat yang terdapat dan diperolehi di dalam label yang kita baca. Oleh itu, mari kita beralih kepada latihan aktiviti kedua pula. Di sini, cikgu juga sediakan label makanan di atas bungkusan roti yang ingin kita beli. Jadi, berdasarkan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam gambar ini, cikgu ingin semua murid rujuk maklumat-maklumat ini untuk mengisi maklumat yang kita perlukan ke dalam tempat kosong yang cikgu sediakan. Sudah bersedia? Mari kita beralih kepada nama sebutan sebenar makanan. Baiklah, nama sebutan sebenar makanan terdapat di sini. Jadi, nama sebutan sebenar makanannya ialah roti. Jadi, kita boleh isi roti dalam kotak kosong yang pertama. Kemudian, senarai ramuan. Senarai ramuan kita boleh peroleh di sini. Jadi, mari kita isi senarai ramuan. Tepung gandum, susu, tepung tanpa lemak, lemak sayur, mentega, gula pasir, garam, dan ragi. Baiklah. Seterusnya kita beralih kepada arahan penyimpanan. Arahan penyimpanan, murid-murid boleh rujuk di sini ya. Arahan penyimpanan. Simpan di tempat sejuk dan kering. Jadi kita boleh letak di sini. Simpan di tempat
yang sejuk dan kering. Kita beralih pula kepada penandaan tarikh. Penandaan tarikh kita boleh peroleh di mana ya murid-murid? Ya, betul di sini. Jadi murid-murid boleh isi tarikh tersebut di tempat kosong yang disediakan. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kelima, iaitu penyataan mengenai kuantiti, berat atau isi padu. Kita boleh peroleh maklumat ini di sini. Jadi, berat bersih bagi makanan ini ialah 450 gram. Kemudian kita beralih kepada penyataan aditif makanan. Penyataan aditif makanan boleh kita peroleh maklumatnya di sini. Jadi murid-murid boleh isi maklumat ini ke dalam tempat kosong yang disediakan. Mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang ketujuh, iaitu soalan akuan pemakanan. Akuan pemakanan, agak-agaknya murid boleh peroleh di mana ya? Cuba perhatikan betul-betul. Ya, akuan pemakanan kita boleh peroleh di sini. Jadi, akuan pemakanan bagi produk ini ialah tinggi kalsium. Baiklah, kita telah beralih kepada soalan yang terakhir, iaitu maklumat pengeluaran. Mari kita lihat bersama-sama di manakah terdapatnya maklumat pengeluaran di dalam label makanan yang ada di dalam gambar ini. Ya, maklumat pengeluaran murid-murid boleh lihat pada penghujung bawah sebelah kiri yang terdapat dalam gambar roti ini, iaitu di sini. Jadi, maklumat pengeluarannya meliputi keseluruhan yang cikgu telah tandakan ini. Jadi, murid-murid perlu tulis dihilangkan oleh ABC Sendirian Berhad, nombor 1, Jalan 123, Taman Perindustrian EFG, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi, kita perlu isi maklumat ini di dalam maklumat pengeluaran. Dihilangkan oleh ABC Sendirian Berhad, nombor 1, Jalan 123, Taman Perindustrian EFG, lima kosong Kuala Lumpur, Malaysia. Wah, nampaknya kita telah melengkapkan semua maklumat yang kita perlukan di dalam tempat kosong yang telah cikgu sediakan. Tahniah diucapkan kepada semua murid kerana telah berjaya mengisi dan melaksanakan latihan aktiviti 1 dan latihan aktiviti 2 dengan jayanya. Cikgu harap setelah kamu
dapat membaca label makanan ini dan melengkapkan aktiviti yang telah cikgu sediakan sebentar tadi, murid-murid sudah berupaya untuk membaca label dan memahami isi kandungan label yang kamu semua baca. Cikgu harap selepas ini, murid-murid dapat menggunakan ilmu ini untuk kamu semua membaca label apabila ingin membeli barangan yang kamu inginkan pada masa hadapan. Baiklah, sebelum kelas kita diakhiri, cikgu ingin murid-murid rujuk buku aktiviti muka surat 70. Baiklah. Cikgu ingin murid-murid laksanakan aktiviti pengukuhan di dalam buku aktiviti halaman 70. Kemudian, hantar gambar latihan yang telah kamu semua siapkan kepada cikgu di WhatsApp yang telah disediakan. Ingat, buka buku aktiviti muka surat 70 dan laksanakan aktiviti ini setelah kamu semua siapkan tugasan pada aktiviti pertama dan kedua sebentar tadi. Dan seterusnya, jangan lupa untuk hantar gambar aktiviti ataupun latihan yang telah kamu sediakan ini kepada cikgu ya di WhatsApp. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua telah berupaya untuk membaca label dengan betul. Kemudian kamu boleh menggunakan kemahiran baharu yang kamu belajar pada hari ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian, terutama sekali apabila kamu keluar membeli barang bersama ahli keluarga. Sekian, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih murid-murid kerana sudi hadir dalam kelas kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat jalan.